العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Bagi memula dan memuliakan pengajian, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis diberkati ilahi. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Dak Resam Melayu Pahang, seterusnya para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung bab tanda-tanda kiamat. Kita pakai kitab daripada tesis master oleh Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil yang telah membuat tesis peringkat sarjananya bertajuk Asyratus Sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat, dan beliau telah kumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil dan kita dah pun selesaikan, dan beliau mengumpulkan 8 tanda kiamat besar yang sedang kita bahaskan, dan nanti akan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan minggu lalu 12 Februari kita sempat bahaskan perkara ke-16 berkaitan fitnah Dajjal, muka surat 240. Hari ini kita akan sambung balik hadis daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, hadis muka surat 241, perenggan yang kedua tu selepas daripada hadis yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis panjang Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi? Lantas Nabi pun menjawab, arba'una yauman, yaumun ka sanatin wa yaumun ka syahrin wa yaumun ka jumu'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Kata Nabi, Dajjal akan berada selama 40 hari. Tetapi dia bukan kiraan hari macam kita. Seharinya macam setahun, sehari keesokannya tu rasa macam sebulan, sehari keesokannya rasa seperti seminggu, dan hari-hari yang balance itu sama macam hari kita yang kita lalui sekarang. Selepas Nabi terangkan begitu, sahabat pun bertanya, yang ini dalam kitab muka surat 241 tidak ada pada terjemahannya. Hadis yang asalnya ada, jadi kita kena masukkan maksudnya nanti ya. Sahabat bertanya kepada Nabi, qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi ka sanatin takfina fihi salatu yaumin. Ya Rasulullah, semasa sehari itu dikira sebagai setahun, macam mana kami nak semayang ketika itu? Nampak? Ini yang saya masukkan minggu lepas. Sahabat punya perspektif soalan tak sama dengan kita. Kalau kita ketika Nabi bercerita tentang Dajjal akan datang, duduk 40 hari, sehari seperti setahun, sehari yang selepas sebulan, macam-macam, orang akan tanya soalan kebanyakannya tentang macam mana nak teruskan hidup. Makan, minum, pokok ada mengeluarkan hasil tak, sungai ada ikan atau tidak. Orang akan tanya benda macam tu. Tapi sahabat ni orang-orang terpilih yang mereka fikir semayang. Ya Rasulullah, kalau dah sehari seperti setahun, esoknya sehari seperti sebulan, lusanya sehari seperti seminggu, kami nak semayang macam mana? Maksudnya dari segi masa semayang nak susun macam mana? Ini beza para sahabat. Maka Nabi jawab, faqduru lahu qadran. Maka kata Nabi,
hitunglah mengikut kesesuaian. Maknanya kita agak-agak. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika dia mengulas hadis ini, kalau waktu subuh dah pun berlalu dalam tempoh yang mana masanya sama seperti antara waktu subuh dan zuhur pada hari-hari biasa, maka semayanglah zuhur. Contoh, kita di Kuantan subuh kita 6.18 kurang lebih. Syuruk subuh gajah 7.26. Subuh gajah tu lepas pada tu dia nesar lah. 7.26 subuh gajah. Maknanya selepas 7.26 kita ada lebih kurang 6 jam 4 minit sebelum masuknya waktu zuhur pada pukul 1.30. Jadi andai kata tuan-tuan puan-puan panjang umur dapat berjumpa dengan zaman Dajjal, sehari kita rasakan panjang, nak semayang macam mana, kita buat estimate sajalah. Maknanya kalau kita pagi tadi dah semayang subuh, kemudian kita agak-agak ni dah 2 jam selepas subuh masuk, tambah lagi 4 jam, jadikan cukup 6 jam 4 minit, 6 jam 10 minit, masjid boleh azan lah zuhur dah ketika itu. Walaupun berdasarkan perkiraan kita tengok di luar macam pagi lagi, tapi dah boleh dah. Begitu juga kata Imam An-Nawawi, jika berlalu waktu yang masanya seperti antara zuhur dan asar, maka semayanglah asar. Mana zuhur 1.30, asar pukul 4.48. Gap masa 3 jam 18 minit kurang lebih. Yang lepas kita semayang zuhur lebih kurang dalam 3 jam setengah, bolehlah masjid azan. Ini khusus untuk masjid surau yang nak azan. Kalau tuan-tuan yang nak semayang, boleh agak-agak saja. Susah masa, tapi insya-Allah Jabatan Agama ada lagi masa tu agak kita tolonglah kira, ya. Si amplop orang kampung tolong kira. Sebab tu jangan marah Jabatan Agama, kau pun nak nolong. Jika berlalu waktu yang masanya antara asar dan maghrib, maka solatlah maghrib. Mana asar 4.48, maghrib 7.29. Kita ada gap masa 2 jam 41 minit. Kita dah bolehlah mendirikan sembahyang maghrib 2 jam lebih selepas kita mendirikan sembahyang asar tadi. Begitu juga yang dilakukan untuk solat isyak dan subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, diperlakukan demikian sampailah berlalu waktu yang terasa setahun atau sebulan atau seminggu tadi. Ini nasihat daripada Imam An-Nawawi. Sahabat tanya lagi, qulna fama isra'uhu fil ardi. Sahabat tanya bagaimana kecepatannya di bumi. Mana nak cerita berapa laju Dajjal ni boleh bergerak. Nabi menjawab, kal ghaisi ishtadda bihi rihu, seperti hujan yang ditiup oleh angin kencang. Kemudian Nabi bercerita lagi, fayamuru samaa an tumtira fatumtira. Lalu Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Wa ya'murul arda antum bita fatumbita wa taruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat dhuran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasir. Kemudian Dajjal dia perintahkan bumi untuk tumbuhkan pokok-pokok, dan bumi pun tumbuhkan pokok-pokok dan tumbuhan dengan banyak hingga menyebabkan haiwan-haiwan ternakan menjadi gemuk dan banyak lemak mereka. Thumma ya'til qauma fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qawluhu fayansarifu 'anhum fayusbihuna mumhilina ma bi'aidihim syai'un. Kemudian Dajjal akan pergi kepada satu kaum dan dia akan seru mereka, dan kaum itu akan sahut panggilan dia. Tiba-tiba kaum itu berpaling keesokan harinya dan mereka ditimpa keadaan kemarau dan tidak sedikit pun harta mereka yang tersisa. Thumma yamuru bil kharibati fayaqulu laha akhriji kunuzaki fayantaliqu fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bin nahli. Kemudian Dajjal akan lalu di sebuah daerah bernama Kharibah. Dalam kitab kita surat 241 perenggan yang
ketiga dari bawah itu, dia buat dan ia melewati tanah yang kosong. Mungkin tuan kitab atau penterjemah dia terjemahkan perkataan kharibah, tapi kita kekalkan nama kharibah. Itu nama khas, nama khas. Dan dia akan mengarahkan, keluarkanlah semua simpanan dan barang-barang berharga kamu. Maka harta-harta itu akan mengikut Dajjal bagaikan sekumpulan lebah. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayfi darbatan fayaqta'uhu jizlataini ramyatal gharadi. Thumma yad'uhu fayuqbilu yatahallalu wajhuhu yadhhak. Kemudian Dajjal akan memanggil seorang pemuda yang gempal badannya, lalu dipenggalnya dengan pedang sehingga tubuh pemuda itu terbelah menjadi dua, dan belahannya terlempar sejauh lemparan anak panah. Lontaran panah ni kurang lebih 200 meter lah kot. Selepas itu tubuh tersebut dipanggilnya kembali, lalu tubuh itu hidup lagi dan datang dengan wajah berseri-seri dan ketawa. Hadis dalam Sahih Muslim bab zikrud Dajjal. Tamu saya ingin jelaskan, ini hadis, bukan cerita dongeng. Kalau orang jenis liberal sikit pemikiran, ngarut Nabi cerita macam cerita Avenger. Kalau cerita macam cerita ngarut lah, ada kerat orang lempar hidup balik, ngarut lah orang Islam, tak ada pekerjaan agak. Lakum dinukum waliyadin lah. Awak tak percaya punya pasal. Bagi kita, ini yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW dan ada dibahaskan oleh para ulama. Dia begini, ada timbul persoalan, siapakah gerangan pemuda yang dipancung oleh Dajjal itu? Ini dibahaskan. Ada kadang-kadang di kalangan penulis-penulis teori konspirasi, mereka bincang tentang pemuda ini, tapi sudut perbincangan tu agak janggal. Banyak buku-buku yang ada di pasaran. Tuan-tuan kalau beli buku teori konspirasi Dajjal, itu memang banyak. Dia ceritakan pemuda itu begini-begini. Kononnya pemuda yang dibelah itu sebenarnya klon. Jadi teknologi klon yang diperkenalkan ni teknologi Dajjal. Jadi pemuda itu sebenarnya dah dibunuh lebih awal. Jadi yang dipotong dua tu hanyalah klon sahaja. Baca bolehlah, tapi kita benda-benda gaib ni jangan pakai kepala otak, kena pakai dalil. Benarkah tidak teori cloning ini? Baik, dengan rendah diri kita betulkan. Kajian yang dia buat itu kita doa mudah-mudahan berpahala, mendatangkan keseronokan orang mengaji. Tetapi kita nak perbetulkan. Apa sebab? Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam kitab kita ada hadis ini, muka surat 241, renggan paling bawah sekali. Lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal adalah termasuk orang terbaik yang keluar dari Madinah semata-mata nak menghadapi Dajjal. Dan baginda Nabi dalam hadis menggunakan istilah haza a'zamun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Lelaki tersebut adalah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah. Itu tak ada kelun-kelunnya. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah bercerita, ketika Dajjal muncul akan ada seorang mukmin, dia nak berjumpa sangat dengan Dajjal, tetapi dia akan dihalang oleh PA Dajjal pun ada PA juga, susah sulit, susah politik, pegawai khas ada belaka, bukan boleh menonong jumpa, dia pun ada lapisan protokolnya juga. Jadi pasukan Dajjal buat kawalan rapat, marah. Mereka tanya lelaki itu, aina ta'midu fayaqulu a'midu ila hadzal ladzi kharaja. Dia punya pengirim-pengirim pegawai protokol tanya, nak ke mana? Dia tanya kepada lelaki-lelaki ini. Lelaki ini menjawab, aku nak jumpa Dajjal yang katanya sekarang dah muncul. Jadi pasukan protokol Dajjal ini pun tanya lelaki ini, awama tu'minu bi rabbina fayaqulu ma bi rabbina khafa'un. Adakah awak tidak percaya kepada Tuhan kami? Lelaki itu jawab, siapa Tuhan? Tuhan kami adalah Allah
dan kami tak pernah ragu tentang isu itu. No doubt about it. Awak nak dakwa tu Tuhan awak, itu awak punya pasal. Tapi Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah jawapan dia. Maka pasukan Dajjal pun berkata, bunuh orang ini. Dia punya UTK bodyguard dia diarahkan, bunuh orang ini. Masa nak bunuh, tiba-tiba ada satu orang dalam pasukan protokol Dajjal itu, dia bersuara, fayaqulu ba'duhum li ba'din alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu. Tiba ada seorang sound, oi, katanya, kan Dajjal, bos kita, Tuhan Dajjal larang bunuh orang kalau dia tak ada. Siapa pandai-pandai keluar arahan pancung tak bertanya ni? Amda cerita. Akhirnya pasukan, ya tak ya juga. Mereka pun bawalah lelaki itu jumpa dengan big boss Dajjal. Ketika laki-laki ini, dalam hadis Muslim mencatatkan, ketika lelaki mukmin itu nampak saja Dajjal, dia pun berkata, ya ayuhan nas, hadza dajjalul ladzi zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian manusia, inilah dia Dajjal yang pernah diceritakan oleh baginda Nabi, kata lelaki ini. Kemudian Dajjal pun perintahkan anak buah dia, tangkap orang ini, belenggukan dia, pasangkan gari. Kemudian Dajjal pun arahkan, fayamuru ad-dajjalu bihi fayushabbahu fayaqulu khuduhu wasujjuhu fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban. Kata Dajjal, seksa orang ini, potong badannya, pisahkan punggung dia daripada perut dia. Kemudian Dajjal tanya pada lelaki yang diseksa itu, awak masih tak percaya kepada saya? Lelaki itu menjawab, antal masihul kazzab, engkaulah Dajjal, penipu besar. Itu dalam keadaan dia diseksa itu. Lalu Dajjal pun memerintahkan anak buahnya, gergaji lelaki itu, fayusharu bil mi'syari, maka digergajilah lelaki itu di antara kedua pangkal pehanya sampai badannya terputus dua. Lepas itu Dajjal berjalan di tengah-tengah. Bila badan putus dua, Dajjal lalu pula di tengah belahan jalan. Jalan pula, belahan badan orang itu. Dia boleh lalu pula. Kemudian Dajjal berkata, qum fayastawi qa'iman, bangkit. Dia suruh, mana badan tu dah potong dua, dia lalu tengah, dia boleh suruh, bangun, up. Dia kata begitu. Kalau orang silat, up lah, up. Maka tubuh itu bangkit. Dajjal tanya lagi, mau percaya dah pada aku? Laki itu jawab, mazdattu fika ila basirah. Aku makin yakin mulah Dajjal hak Nabi royak. Dia kata gitu. Mana orang ni teguh betul, kena kerat gitu dah. Kemudian lelaki mukmin itu mengisytiharkan, ya ayuhan nas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Manusia, lepas aku Dajjal tak akan boleh seksa sesiapa pun lepas pada ini, kata lelaki itu. Lalu Dajjal pegang lelaki itu untuk dia sembelih. Dajjal nak sembelih sendiri, tapi tiba-tiba kata Nabi, fayuj'ala ma baina raqabatihi ila tarquwatihi nuhasan fala yastati'u ilaihi sabila. Tiba-tiba kata Nabi, seluruh leher laki-laki itu tiba-tiba dengan izin Allah ditutup oleh tembaga, sehingga Dajjal tak boleh nak sembelih leher dia. Dajjal pun sakit hati. Dia pegang kedua tangan dan kaki lelaki itu, dia pegang, dia lempar laki-laki itu, kata Nabi. Selepas dia lempar, kata Nabi, haza a'zabun nasi syahadatan inda rabbil alamin. Itulah laki-laki yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Fitan, bab la yadkhulud dajjal al-Madinah. Sekali lagi, kalau tuan-tuan puan-puan rasa hadis ni macam ngarut, sabar dulu.
Sebab puan-puan, tuan-tuan tidak bersendirian dalam hal ini. Ramai para ulama pun garu kepala, terangkat kopiah mikir, sudah. Apa cerita ni? Apakah ni? Dah jadi macam cerita Avengers dah ni. Sabar. Tuan kitab dia akan jawab satu persatu. Orang yang mempertikaikan khawarikul dajjal, keluar biasaan dajjal. Apa lagi kesaktian dajjal? Ada satu hadis dalam surah 242. Hadis ni pun tak ada matan juga, perenggan yang kedua itu. Hadis daripada Abu Umamah. Abu Umamah. Yang hadis saya baca tadi pun ada dalam kitab juga, tapi sebab tak ada matan, saya sebutkan matan. Seterusnya hadis Abu Umamah, dia ada menyebutkan tentang terornya Dajjal, dia boleh menghidupkan orang mati. Oh, ni leceh lah, leceh. Wa inna, ni tak ada matan, saya bacakan untuk berkat lah. Wa inna min fitnatihi ay ad-dajjalu ayaqula lil a'rabiyyi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am fayatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunay ittabi'hu fa innahu rabbuka. Dan di antara fitnah atau ujian Dajjal, dia akan berkata kepada orang-orang Arab di kampung-kampung, apa pendapatmu kalau aku bangkitkan semula bapa dan ibumu yang telah meninggal untuk kamu? Apakah engkau mau bersaksi bahawa aku adalah Tuhan kamu? Orang kampung pun menjawab, ya, ialah rindu mak ayah ya. Ya, kami nak sangat jumpa. Lalu datanglah dua syaitan, fayatamassalu lahu syaitanani. Datanglah dua syaitan yang menjelma menjadi ayah dan ibunya, dan kedua-duanya memainkan watak sebagai mak dan ayah. Wahai anakku, ikutlah dia kerana dia adalah Tuhanmu. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Fitan, bab fitnatud Dajjal wa khuruju Isa bin Maryam wal khuruj Ya'juj wal Ma'juj. Cuma hadirin dan hadirat sekalian, kita mengambil kesempatan menerusi program kita ini. Dalam hal Dajjal membunuh dan menghidupkan orang, kita dapati di pasaran ramai orang menulis, bagus, kita ucap terima kasih, moga ada pahala. Tetapi ada kalangan penulis-penulis buku yang ketika nak rekodkan peristiwa Dajjal membunuh dan menghidupkan orang, dia menggunakan hadis Abdullah bin Maqnam. Tuan-tuan setakat ngaji kitab ni ada jumpa nama Abdullah bin Maqnam? Tidak ada. Tidak ada. Disebutkan Dajjal dia akan panggil seorang lelaki. Dia punya naratif hampir sama. Dajjal memanggil seorang lelaki, kemudian dia arahkan bunuh lelaki itu. Kemudian dia ada lain. Dia akan potong setiap anggota badan dia. Dia chop. Dia potong. Dia akan pisahkan, kemudian dia akan kumpulkan kembali. Kemudian dia akan pukul dengan tongkatnya. Tiba-tiba badan itu berdiri. Lalu Dajjal pun akan kata, saya adalah Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi kita nak jelaskan, hadis yang digunakan itu, menurut ulama hadis, sanad hadis ini lemah dan lafaznya adalah mungkar. Kalau nak menulis cerita tentang Dajjal menghidup, memati, membunuh orang apa semua, banyak lagi hadis lain. Bagi contoh, Bukhari Muslim pun ada yang boleh kita gunakan. Naratifnya okey, tapi dari segi disiplin ilmu, Abdullah bin Maqnam ini ada lagi hadis yang lebih kuat lagi daripada dia. Tapi naratifnya okey, bukan kata salah dah. Ni disiplin ilmu. Ada yang mengatakan mengaitkan pula proses potong kecil-kecil itu, menerangkan 6 fasa yang selari dengan proses pengklonan. Itu yang isu kita. Dia nak kaitkan hadis Abdullah bin Maqnam ini dengan teknologi klon sekarang. Memang kalau dalam klon, kita akan potong anggota badan tu. Kalau hadis, kononnya hadis mereka kata Dajjal potong badan itu, memang kalau orang nak buat cloning, dia akan salah satu organ akan dipotong sebagai sampel,
untuk nak memulakan pengklonan. Kemudian setiap bahagian itu akan dipotong-potong kecil untuk nak mengambil sel. Kemudian saintis akan pisahkan, nukleus dipisahkan daripada sel dengan tujuan nak mengambil kromosom sel. Kemudian kromosom itu dipotong bagi mengambil DNA dengan menggunakan teknologi pemindahan nuklear. Kemudian dikumpulkan. DNA itu kemudiannya dimasukkan dalam sel telur wanita. Kemudian kedua-duanya bersatu. Kemudian bila kononnya hadis sebut dipukul dengan tongkat, ini merujuk kepada penyaluran tenaga elektrik bagi mendorong penyatuan antara DNA dengan sel-sel baru. Benda ni kita boleh terima, tapi jangan guna hadis Abdullah bin Maqnam. Itu sajalah untuk disiplin ilmu, ya. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita menengok pada muka surat 244. Muka surat 244 perkara ke-18. Keluar biasaan Dajjal merupakan perkara yang sebenarnya. Dalam bahasa terjemahan asal bahasa Arab dia panggil khawariqud Dajjal, keluar biasaan Dajjal. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita dah pun huraikan pelbagai keluar biasaan Dajjal yang dimiliki oleh Dajjal. Dan saya percaya di kalangan kita yang agak moden ini akan kata, ish, dah macam mengarut cerita ni, macam dah cerita budak-budak dalam TV. Kalau orang muda dia kenal dengan cerita Avengers, ada babak Loki daripada Asgard serang bumi ketika itu, lalu seluruh Avengers bergabung nak berlawan dengan Loki. Loki ni memang power lah, tapi dia pun adik-beradik tiri dengan Thor, pusing-pusing anak-beranak belaka hak menyerang bumi ni. Wah. Bila kita baca cerita Dajjal, dah macam cerita Avengers pula dah, Endgame tau macam-macam. Perlu kita jelaskan, semua keluar biasaan yang direkodkan dalam hadis adalah hakiki, bukannya khayalan sebagaimana anggapan setengah orang. Dan yang menganggap khayalan ni bukan orang biasa-biasa macam kita, para ulama. Kita tidak merendahkan ulama, tidak. Tapi tuan kita ni pun orang alim juga. Dia jawab dengan hujah. Ini beza ulama sama ulama. Dia kelahi, dia berhujah. Kita sama kita kelahi ngejek gemuk lah benda itu. Dia orang tak ada, mu bawa dalil, aku bawa dalil. Ada ulama yang agak tak bersetuju dengan keluar biasaan Dajjal ini. Perkara ini dah dibincang dalam perkara ke-17, jawapan terhadap orang yang mengingkari munculnya Dajjal, muka surat 242. Saya skip-skipkan sebab nak mudah. Kalau tuan-tuan baca memang pening. Saya ringkaskan je ni, ya. Pertama, Dr. Taha Zaini dalam tahqiqnya ataupun kritikannya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, dia mengatakan ada beberapa pandangan ulama yang tidak bersetuju dengan kuasa sakti Dajjal. Antaranya adalah Ibnu Hazm dan juga At-Tahawi, yang mana kedua-duanya berpendapat bahawa peristiwa-peristiwa luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal itu simbol saja, bukannya hakiki. Sabar, nanti tuan kita akan jawab. Yang kedua, begitu juga pandangan Abu Ali Al-Jubai. Ini seorang tokoh ulama Mu'tazilah. Dia kata tak selayaknya keluar biasaan Dajjal itu menjadi satu hakikat kepada dia, kerana keluar biasaan daripada tukang sihir tidak boleh disamakan dengan keluar biasaan seorang Nabi. Ya, betul, kita tak nafikan. Begitu juga yang ketiga, Abu Ubayyah. Ini paling banyak namanya dalam kitab. Abu Ubayyah juga tidak bersetuju dengan keluar biasaan Dajjal. Dalam komentarnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim, Abu Ubayyah ada berikan komennya, agak marah dia. Apakah ramai manusia yang akan menghadapi fitnah yang kononnya sangat besar ini? Dajjal menghidup dan mematikan orang di hadapan manusia, dan kata-katanya boleh didengar oleh manusia. Kemudian Allah campakkan para hambanya ke dalam api kerana terkena fitnah Dajjal. Tidak munasabah, kata dia. Dengar betulnya, tak munasabah, kata dia. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha pengasih terhadap hambanya. Dari sebagang ujian-ujian besar yang diberikan oleh orang lain,
yang tidak mungkin ada sanggup yang menghadapinya kecuali dikurniakan ketetapan iman dan sempurna kekuatan akidah. Panjanglah ulasan dia. Yang keempat, selain daripada itu, Syekh Rashid Ridha juga tidak setuju Dajjal memiliki keluarbiasaan. Kata dia, hal ini bertentangan dengan sunnatullah yang Allah telah setkan pada makhluk-makhluknya. Kalau kita lihat pandangan dia dalam tafsir Al-Manar, ketika dia memberikan komen tentang hadis Dajjal, dia mengatakan sesuatu yang diungkapkan di dalamnya yang menandingi mukjizat paling besar yang Allah berikan kepada Nabi, para ulul azmi atau melebihinya adalah satu perkara yang kita anggap samar-samar, tak berapa clear, kata dia. Rashid Ridha berhujah bahawa kalau dilihat ada kontradiksi antara hadis-hadis tentang keluarbiasaan Dajjal. Setengah hadis sebut Dajjal ada gunung roti, setengah sebut ada sungai-sungai air, ada madu, setengah sebut ada syurga dan neraka. Mana satu? Please be firm, kata dia. Kalau ada ni, ada ni. Boleh hidup orang mati, orang mati. Gini, kenapa perlu berterabur? Itu hujah beliau. Baik, bagaimana kita nak patahkan pemahaman sebini? Bukan kita lah ulama patah, kita membaca je. Bagaimana label-label para ulama ni adab sama dia, dia patahkan hujah begini. Baik, biasanya dalam sanggahan terhadap persoalan Dajjal ada dua perkara yang mana-mana ulama tak setuju. Pertama, keraguan tentang keluarnya Dajjal di akhir zaman, keluar ataupun tidak. Yang kedua, yang terus tak percaya langsung, tak percaya langsung. Tapi benda ini tidak pelik, kerana dalam satu asar Umar radhiyallahu anhu pernah sebut, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukazzibuna birrajmi wad-dajjali wa bisyafa'ati wa bi'azabil qabri wa biqaumin yukhrajuna minan nari ba'dama amtahashu. Ketahuilah bahawa akan ada satu kaum selepas daripada kita ini, golongan yang mendustakan hukuman rejam. Dia tak percaya bagusnya hukuman rejam. Dia juga mendustakan Dajjal, tak percaya kepada Dajjal. Mereka juga tak percaya kepada syafaat Nabi. Mereka juga tidak percaya wujudnya siksa kubur. Dan mereka tidak percaya akan dikeluarkan satu kaum yang telah dimasukkan dalam neraka dan dibakar sampai hitam legam wajah mereka. Ini riwayat Ahmad dalam Musnad. Jadi orang tak percaya pada Dajjal ini tak pelik. Bahkan dalam majlis kita ni, saya percaya tuan-tuan perempuan pun ada yang tak percaya cerita Dajjal. Mula-mula percaya, kau lama tak apa nak percaya Dajjal. Tak pelik, itu biasa. Itu biasa. Tapi kita nak jelaskan, hadis berkaitan Dajjal adalah mutawatir. Mutawatir. Ini ada diterangkan tuan kitab muka surat 242. Telah disebutkan beberapa buah hadis yang menunjukkan kemutawatiran. Oh, ni bahasa baru ni. Kemutawatiran berita akan munculnya. Apa makna mutawatir? Kemutawatiran. Tak boleh. Apa makna mutawatir? Ma rawahu jam'a an jam' tahlil ada tawati'u ma'al kadzab. Mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang. Menurut adatnya adalah mustahil mereka pakat untuk reka benda itu. Ramai. Sesuatu hadis mesti lepas 4 syarat kalau nak distatuskan sebagai hadis mutawatir. Bukan mudah. Pertama, riwayatnya mesti disokong dan didukung oleh jumlah perawi yang ramai. Yang kedua, menurut logik dan kebiasaannya, perawi itu memang payah nak bersekongkol untuk nak berdusta. Macam sekarang, kalau ada orang merawi hadis, kita boleh anggap dia bersekongkol sebab boleh buat WhatsApp group. WhatsApp group, nama grupnya kumpulan perawi hadis. Dia boleh pakat sama dia. Weh, aku rasa ni boleh buat hadis lah. Mau sokong sikit beres boh, semua tunjuk ibu jari. Dia pakat. Zaman dulu kalau dah sampai 50-60 orang duduk tempat beza, nak kontak macam mana? Mustahil benda itu rekaan.
Dan kalau masuk mahkamah pun statement semua serupa. Artinya benda itu mutawatir. Dan terdapat jumlah perawi yang ramai pada setiap tingkatan, dari awal sanad sampai akhir sanad. Sebab itu hampir seluruh kitab-kitab hadis dan akidah mencantumkan perbahasan tentang Dajjal. Tidak ada kitab akidah hadis yang tak cerita Dajjal. Di antara pakar-pakar ahli hadis yang menegaskan dan mengesahkan mutawatirnya hadis Dajjal, pertama Imam Az-Zahabi, ini dalam kitab Nihayah Al-Bidayah. Yang kedua Ibnu Katsir sendiri dalam kitab An-Nihayah. Yang ketiga Asy-Syaukani dalam At-Tawdih fi Tawaturi ma jaa fil Muntazar wad Dajjal wal Masih. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qattani dalam Nadmul Mutanatsir, dan juga Al-Azim Abadi dalam Aunul Ma'bud. Yang keempat Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Yang kelima Imam Al-Qattani dalam Nahmul Mutanatsir. Yang keenam Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi dalam Al-Anwar Al-Kashifah. Begitu juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi' dalam Rududul Ahli Ilmi. Banyak lagi, no doubt about it. Dan kalau diteliti hadis berkenaan Dajjal dan juga fitnahnya ini, kita boleh kumpul lebih daripada 40 jalur sanad, daripada 40 orang sahabat. Antara sahabat yang meriwayatkan terlampau ramai: Anas bin Malik, Abu Hurairah, Nawas bin Sam'an, Nafir bin Malik, Aisyah sendiri, Ummu Salamah, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Safinah, Abu Sa'id Al-Khudri, Fatimah binti Qais, dan ramai lagi. Dalam Qissatul Masih Dajjal ada dicatatkan satu keterangan ringkas. Siapa yang ragu tentang mutawatirnya hadis-hadis Dajjal, maka dia tergolong sebagai orang yang ragu dalam agama secara keseluruhan. Dalam Ta'liq Syarah Akidah Tahawiyah ada satu petikan yang sangat berharga sekali. Wa'lam anna ahadits ad-dajjali wa nuzuli Isa mutawatiratun yajibul imanu biha. Ketahuilah bahawa hadis-hadis tentang Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam telah mencapai darjat mutawatir yang wajib diimani. Wala taghtarra bima yad'i fiha annaha ahaditsu ahadun fa innahum juhalun bihadzal ilmi. Janganlah anda tertipu dengan anggapan sebahagian golongan yang mengatakan hadisnya hanyalah hadis ahad, sebab mereka adalah manusia yang jahil tentang ilmu hadis. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak merendah-rendahkan agamawan dan ulama yang tidak bersetuju dengan soal Dajjal. Kita berdoa pendapat mereka juga berpahala. Tapi kita juga berdoa pendapat tuan kita pun berpahala juga. Sebab kebanyakannya kita sangka baik. Dia tak setuju soal Dajjal daripada perspektif payah diterima akal. Yang kedua, dia orang lebih setuju benda tu adalah kesaktian secara tersirat, bukan tersurat. Itu kebanyakannya begitu saja. Ramailah kalau kita nak cakap, ada yang sampai mempertikaikan, taklah benda ini berlaku, Nabi mungkin tersilap. Ada yang kata Nabi tersilap pun ada. Kita nak jelaskan, Nabi perangai dia, tabiat dia, dia tak cakap sesuka hati. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni dia tidak bercakap melainkan apa yang diucapkan itu adalah Quran. Apa hak wahyu kepada dia saja. Suratul Najmi ayat 3 sampai 4. Begitu juga kalau ada orang kata ini hanyalah maksud tersirat bukan tersurat, kita nak terang, Nabi secara jelas sebutkan sifat Dajjal. Dalam hadis daripada Umar, Nabi ada cerita, hadis yang begitu panjang sekali. Baina ana naimun atufu bil bait fazakara annahu ra'a Isa ibn Maryam thumma ra'a ad-dajjal fawasafahu faqal fa idza rajulun jasimun ahmaru ja'dur ra'si a'warul aini ka'anna 'ainahu 'inabatun ta'ifah qalu hadha ad-dajjalu aqrabun nasi bihi shabahan ni qatanin rajulin min Khuza'ah. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melakukan tawaf keliling Kaabah. Kemudian Nabi mengatakan beliau atau baginda nampak Nabi Isa
Dan baginda juga nampak Dajjal dan Nabi cerita tentang sifat-sifatnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki dengan badan besar, merah kulitnya, rambut kerinting, mata buta sebelah, seolah-olah matanya buah anggur yang tertonjol. Sahabat pun berkata, orang yang paling mirip dengan Dajjal adalah Ibnu Qattanin, seorang lelaki daripada Khuza'ah. Ibnu Qattanin ini, dia ni bukan seorang sahabat, sebab dia meninggal pada zaman jahiliyah. Tapi hadis ini jelas menunjukkan Dajjal termasuk manusia dan Nabi gambarkan sifat-sifat dia. Maka kalau ada orang pertikaikan perkara ini, kita kata benda ni dalilnya sangat jelas. Saya ingat cukup cakap itulah. Nengok tuan-tuan dah berkerut muka tak, maksudnya bab kita nak jawab sanggahan ulama. Sebenarnya panjang lagi. Saya tengok tuan berkerut dah muka. Dah, benda ni kalau tak cerita, saya tidak amanah pada kitab. Sebab dalam kitab dibahas, cuma pening sikit. Kena selok sana, selok sini. Mana tulisnya? Kadar sikit-sikit dah lah ya. Kita terus je lah muka surat 250. Terus bonus je lah. Sian dah tengok. Ke surat 250, topik ke-19, perlindungan dari fitnah Dajjal. Ini sesuai kita cerita. Macam mana nak lindung daripada fitnah Dajjal? Ini tuan kitab buat talking point, senang sikit. Pertama, pegang teguhlah kepada agama Islam dan bersenjatakan iman. Muka surat 251, muka surat sebelah tu ya, nombor 1. Jadi kita dah mula ada bekalan sekarang ini, kena ada bekalan. Kena dah kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Baik itu bila orang tua-tua suruh hafal sifat 20, bukan nak main belagu ya, ada sebab. Suruh hafal Asmaul Husna, nas'aluka ya, ada sebab. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Ada sebab. Sebabnya bila Dajjal datang, dia mengaku dia Tuhan. Kalau akidah lemah, sifat 20 tak masuk, Asma' Husna tak tahu, mbah percaya. Dia kata, sayalah Tuhan. Kita tengok dia buta. Aku lu ngaji sifat 20, Tuhan mana buta serupamu? Kenapa dia boleh jawab? Akidah dia kuat. Tapi kalau orang tak pernah mengaji sifat 20, memang payah. Dengan ilmu lah kita akan tahu bahawa Dajjal itu adalah manusia biasa saja, yang makan dan minum serupa kita. Dan kalau dia buta, kita tahu Allah tidak sekali-kali buta. Kemah akidah. Jadi tuan kitab pesan, pegang teguh dengan agama. Iman mesti jadi senjata paling hebat. Sebab ini barang perlu diingat, hebat mana pun Dajjal, Allah lagi hebat. Ingatlah pesanan ini ya. Satu hari kalau panjang umur, kita menengok Dajjal ni terror sangat. Boleh ubah sungai Kuantan jadi api. Tanam dalam hati, Allahu Akbar, Tuhan lagi besar. Al-Mughirah bin Syu'bah qala, ma sa'ala ahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anid Dajjal aktsara mimma sa'altuhu. Qala wa ma su'aluka. Kata Mughirah bin Syu'bah, dalam ramai-ramai sahabat, akulah yang paling banyak tanya tentang Dajjal pada Nabi. Orang lain tak banyak kan tanya, aku paling banyak sekali. Sampai Nabi kalau jumpa aku siap tanya, wa ma su'aluka, amna soalan awak hari ni? Hari-hari tanya. Hari ni orang nak tanya benda pula pasal Dajjal. Katanya, qultu innahum yaquluna ma'hu jibalun min khubzin wa lahmin wa nahrun min ma'. Kata Mughirah, ya Rasul, debar pula rasa dengar Dajjal ni ada gunung roti, boleh gunung daging, sungai air, boleh minum sejuk, cendol, macam-macam. Warna gaya ya Rasul. Dia tanya gitu ya. Apa jawab Nabi? Qal huwa ahwanu 'ala Allah min zalika. Allah banyak pada tu boleh buat. Mana itu setakat tukar sungai Kuantan jadi cendol, sikit punya hal di sisi Allah. Muasalah pelik dengan Dajjal. Mana begitu Nabi Nuh. Kita kuat sungguh dalam. Mana bila tengok dia buat benda pelik, tanahlah dalam hati kita, Allah lebih hebat pada ni.
Cakap sejak lah, kena rumah dah ke bulu sebulan tak ada makan. Saya pun saya lancik Dajjal. Yelah, awak Tuhan pun Tuhan lah. Janji dapat beras sudah. Kuatlah kita. Walau ya Allah, aku ni lapar ya Allah, tapi engkau Tuhan paling besar sekali. Tanah kita pada anak kita mungkin tak ada anak cucu ni. Yang kedua, kata Tuhan kita, mohonlah perlindungan daripada fitnah ataupun ujian Dajjal, terutamanya ketika sembahyang. Bayangkanlah tuan-tuan, biasa kita digalakkan berdoa lepas sembahyang, tapi kalau bab Dajjal, doalah masa sembahyang. Special case Dajjal ni doa masa sembahyang. Dan banyak riwayat-riwayat hadis yang sahih tentang hal ini. Antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan juga An-Nasa'i dari Aisyah, disebutkan bahawa Nabi SAW kalau dalam sembahyangnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu daripada diuji oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat Bukhari daripada Mus'ab, dia mengatakan Sa'ad pernah bertanya, pernah memerintahkan 5 perkara, dan penyebutannya daripada Nabi, dan Nabi disebutkan tambahan wa a'udzubika min fitnatid dunya, yakni min fitnatid dajjali. Aku berlindungmu daripada fitnah dunia. Yang dimaksudkan dunia adalah fitnah Dajjal. Dalam Fathul Bari dijelaskan, memaknai dunia dengan Dajjal merupakan isyarat bahawa fitnah Dajjal adalah sebesar-besar fitnah. Kemudian hadis lain daripada Abu Hurairah, iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Kalau kamu mengucapkan syahadah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dengan 4 perkara. Ya Allah, aku minta lindung dari siksa neraka, kemudian lindung dari siksa kubur, yang ketiga lindung dari fitnah hidup dan mati, dan yang keempat minta lindung daripada terikut ujian Dajjal. Dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wa Mawadi'us Salah, bab ta'awuz min azabil qabri wa azabi jahannam, ada dicatatkan ada satu orang tokoh tabi'in namanya Al-Imam Tawus. Imam Tawus ini, kalau anaknya tak baca doa minta jauh Dajjal dalam semayang, dia suruh ulang balik semayang. Mana lepas anak dia semayang, dia akan tanya, mau baca tak? Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masih dajjal. Membaca tak doa minta jauh pada fitnah Dajjal? Allah, lupa ayah. Ulang balik semayang. Ulang balik, bukan lupa Fatihah, lupa baca doa daripada Dajjal saja. Habis nak baca masa mana? Masa bila nak baca doa ni? Baca masa tahiyat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau nak baca sampai selawat Ibrahim pun boleh, fil alamin innaka hamidum majid. Yang penting sebelum assalamualaikum. Maknanya ada orang baca tahiyat pendek, ada orang baca tahiyat panjang, ada orang lepas selawat Nabi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang dia nak lama sikit semayang ni, dia bacalah kama sallaita ala wa barakta kama barakta ala sayyidina Ibrahim bla 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 fil alamin innaka hamidum majid. Jangan terus salam, baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah beri salam. Mustahaknya doa minta jauh pada Dajjal sampai diizinkan baca dalam sembahyang. Mustahak. Para ulama salafus salih, dia orang memang ajar anak-anak dia baca doa ni dalam sembahyang. Luar sembahyang saya cerita lagi doanya dalam sembahyang. Padahal salafus salih berapa ratus tahun dah, Dajjal tak keluar lagi, baca dah.
Kita ni dah macam-macam rupa dah, Kuantan kejap panas, kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, dengan penyakit bertopeng siang malam. Masih lagi tak baca. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar tak baca. Dengan huru-hara sana sini, tak baca lagi. Tak baca lagi. Patut kita kuat-kuat baca. Tapi kita amalkan dulu. Nanti kan main zuhur boleh lah amalkan. Baca doa itu saja. Baca doa pelik pula, minta tanah, minta rumah, cucu semayang. Jangan batal semayang, cakap Melayu tak boleh. Baca ni tak apa, dibenarkan. Dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah disebutkan, pesanan daripada Imam As-Safarini adalah suatu yang patut bagi setiap orang-orang alim menyebarkan hadis tentang Dajjal pada kanak-kanak, wanita dan laki-laki. Dan telah diriwayatkan bahawa di antara tanda keluarnya Dajjal adalah para ulama lupa nak menyebutkan Dajjal di atas mimbar. La yakhrujud dajjalu hatta yazhala an-nasu an zikrihi wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu 'alal manabir. Sehingga kan zaman sekarang ini zaman banyak fitnah dan cubaan, syiar telah pun banyak lenyap, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap syariat. La haula wala quwwata illa billah. Sampai begitu As-Safarini mengatakan. Zaman kita ni kau lagi lah kena baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata tuan kitab, muka surat 252, hafal beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Hafal, bukan baca. Baca ni sekarang, dah keluar esok tak ada dah nak baca. Telefon, benda Quran dalam telefon. Nak cah di mana telefon? Betul kena hafal. Orang baca Quran dalam telefon ni, kita doa lah khusyuk bacaannya. Selalu orang baca Quran dalam telefon ni ujian dia berat betul. Baca Quran dalam telefon depan Kaabah, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi, senyap. Mesej keluar, baca sekejap. Reply sekejap. Jawab lagi, Astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi, reply lagi. Asyik tabarakah, tak mula-mula baca. Ujian sob tu orang baca Quran dalam telefon. Tahniah lah yang boleh khatam. Memang respect betul kita. Tapi tuan kita beritahu, hafal beberapa ayat. Nabi SAW dia perintahkan untuk kita baca awal-awal surah Al-Kahfi untuk nak berhadapan dengan Dajjal. Dalam sebahagian riwayat disebutkan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi, iaitu 10 awal ataupun 10 akhir. Dalam versi Imam Muslim, ni kita boleh rujuk dalam Sahih Muslim, kitab Salatul Musafirin, Syu'bah mengatakan pada akhir surah Al-Kahfi, Al-Hammam mengatakan dari awal surah Al-Kahfi. Antara hadis yang menjelaskan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang, yang di dalamnya terdapat hadis Nabi ni, muka surat 252, tak ada matan. Man adrakahu minkum falyara alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kamu bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Darda, ni muka surat 253, tak ada dalil, tak ada matan. Man hafiza 10 ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa hafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal, as a protection from the trials and mischief of the Dajjal. Dia boleh jadi penghalang. An-Nawawi mengatakan dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, sebab hal itu adalah keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada permulaan surah Al-Kahfi. Siapa yang merenunginya, nescaya dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Kalau kita tengok Allah ketika menyebutnya pada permulaan surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain daripada aku? Surah Al-Kahfi ayat 102. Ayat ini kalau tuan-tuan renung,
pandang dalam-dalam, mengemam bulu roma kita. Ini dah bagi satu signal dah kepada Dajjal. Dajjal, seolah Tuhan nak mengata, mau ingat hamba-hamba ku bodoh, suruh mu. Seolah begitulah. Seolah ayat-ayat bahasa kita orang duduk di pantai. Mau ingat hamba aku bodoh, suruh mu. Seolah begitu. Permulaannya saja sudah ada satu semangat kepada kita. Sebab itu kata para ulama, bacalah surah ini sebagai permulaan. Hafal tu yang terbaik. Dan ada dorongan supaya kita baca pada hari Jumaat. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu min nuri ma bainal jumu'ataini." Sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis dalam Mustadrak Al-Hakim. Hadis lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu min nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disinari cahaya antara dia dengan Kaabah. Hadis dalam Ad-Darimi. Kita di Pahang, tak lama lagi Sahibus Samahah Mufti akan buat arahan untuk kita jadikan Al-Kahfi sebagai amalan di masjid. Sebab sekarang ni ada masjid dah mulakan inisiatif ini, kita ucap tahniah lah. Tapi kebiasaan kita di Pahang ni asal malam Jumaat Yasin lah. Dia tak boleh buat ceramah, boleh marah, nak Yasin juga. Tapi sekarang kita nak buat gile-gile lah. Kita akan tunggu maklumat daripada Jabatan Mufti. Negeri lain dah buat, yang menengok ikut TV ni janganlah ngutuk pula. Negeri lain lah pun dah buat. Sarawak tak salah saya siap kena baca kahfi tiap kali majlis. Bukan semua 10 hari pertama, 10 hari gitu saja. Kita akan buat, iaitu alternate lah. Ada cadangan supaya malam Jumaat baca Yasin, subuh Jumaat baca kahfi. Ada yang cadang begitu. Ada yang cadangan kita alternate, Jumaat, Khamis malam Jumaat, macam minggu ni Yasin, next week kahfi gitu. Tapi andai kata masjid tak buat pun, kita dah kena buat. Dah kena buat dah sebenarnya. Sebab kalau tak baca, tak terapal nanti. Quran ni kalau tak amal, tak keluar. Percayalah. Kita hafal ayat kursi tapi tak amal. Jumpa hantu tengah jalan, try baca, tak keluar. Sebab tak amal. Berapa ramai orang bila jumpa hantu tak keluar ayat kursi. Keluar nawaitu sama qadim ada. Nawaitu solli fardhu zuhur. Awak ngapa tak keluar? Oh, dia pun kata hebat hantu tu. Dia kawan lupa, bukan lupa. Awak jarang amal. Baik tu bila Nabi sebut mesti baca tiap-tiap minggu supaya benda tu lekat. Jadi kalau Dajjal datang turun pada MPK, barulah tak mengelabah. Kan keluar nawaitu sama qadim letih sebab jarang bermain. Jadi ni masjid kita akan mula bulan Syaban lah ngambil berkat nanti. Kita amalkan pembacaan Al-Kahfi ni. Tapi tuan-tuan yang ada masjid surau sendiri jadi jutaan kuasa boleh cadang dah, boleh buat. Tak payah tunggu keliling ni ya. Boleh amalkan. Cuma minggu hadapan kita akan bincangkan apa keistimewaan surah Al-Kahfi ni sampai dia punya surah boleh menggerunkan Dajjal. Ayat kursi pun Dajjal tak takut. Surah Al-Kahfi menggerunkan. Adakah ayat itu untuk menggerunkan Dajjal ataupun nak memberi kekuatan pada kita? Yang ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami dalam program kuliah Duha Minda Imam Besar ini. Terima kasih kepada rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Darussalam Melayu Pahang, dan terima kasih kepada seluruh seluruh hadirat yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah malam ni kita ada kuliah mingguan seperti biasa. Kita akan membincangkan tentang kematian mengejut. Apa persiapan kita? Kematian mendadak. Ramai betul orang mati mengejut sehari dua ni ya. Apa preparation kita? Dan pada 28 hari bulan nanti, hari Jumaat, kita ada mengundang Ustaz Haslin Baharin ataupun Ustaz Bollywood ke masjid kita, ceramah lepas maghrib, akan membincangkan tajuk Ku Ingin Bahagia. Ini boleh sabarkan secara tak rasmi dulu ya. Sekadar itu mari kita tutup dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit sopak, gila, kusta dan apa juga penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi